ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له صلوات الله وسلامه عليه على حبيبنا المصطفى وعلى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك ربنا زدنا علما ينفعنا ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير والحمد لله رب العالمين وبعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah diizinkan Allah pada malam ini setelah kita bercuti lama. Seingat saya sebulan lebih ataupun mungkin hampir 2 bulan kita tidak berkuliah di Masjid MITC disebabkan beberapa kekangan-kekangan yang tertentu. Dan Alhamdulillah pada malam ini diberikan kita kesempatan oleh Allah untuk sambung bacaan Al-Yawmun Nabawi, sehari di dalam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bacaan kita pada kitab ini menjadikan lebih rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dapat kita mempraktikkan setiap amalan sunnah-sunnah Nabi yang baginda lakukan sepanjang hari di dalam tempoh 24 jam. Maka kitab yang kita bacakan ini kitab yang menceritakan 24 hours, 24 jam di dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan. Baik. Hari itu kalau siapa yang masih ingat, kita telah membaca cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu menziarahi rumah beberapa orang sahabat di sekitar Madinah. Bukan sekadar menziarahi, bahkan baginda sentiasa mendoakan kebaikan kepada mereka di antara sahabat. Baik, termasuk juga ketika saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pergi berziarah, baginda tidak akan lokek dengan memberi nasihat. Dia bukan sekadar ziarah doakan kepada orang yang dia ziarah. Ketika ziarah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi jemputan mereka. Baik, baginda juga meraihkan anak-anak kecil. Okey, saya ulang balik bagi sahabat-sahabat kita yang mungkin kali pertama mendengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi rumah sahabat. Baik, dia menziarahi rumah sahabat ini yang pertama disebabkan kerana undangan. Bila mana baginda diundang, nescaya beliau akan menyambut undangan tersebut dengan pergi ke rumah para sahabat yang mengundang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Yang kedua, para sahabat rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia pergi berziarah, dia bukan hanya sekadar menyembang dengan orang-orang tua ataupun melayani orang-orang yang dewasa, bahkan Nabi kita ini juga dia akan meraihkan anak-anak kecil yang berada di rumah yang baginda ziarahi, sehingga kan ada bab berkaitan Nabi sallallahu alaihi wasallam bergurau senda dengan kanak-kanak. Baik, yang ketiga, sahabat-sahabat rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sekiranya baginda pergi berziarah, nescaya dia tidak akan ziarah kosong, melainkan di dalam ziarahnya akan terdapat doa-doa yang dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ahli rumah yang diziarahi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis-hadis yang telah pun kita bacakan. Baik. Dan yang keempatnya, para sahabat rahimakumullah, tajuk yang kita bacakan pada malam ini, bila Nabi SAW pergi berziarah, baginda tidak akan lokek dengan memberikan nasihat-nasihat yang berguna kepada para sahabat. Last kali hari itu kita telah baca satu hadis daripada Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. Bila Abdullah bin Amir bin Rabi'ah ni meriwayatkan, dia kata, satu hari dia kata, mak aku ni pernah memanggil aku.
Amir ni, Abdullah bin Amir, dia cerita ketika dia kecil, Nabi SAW pergi ziarah rumah dia. Ketika Nabi SAW pergi ziarah rumah Abdullah bin Amir ini, da'atni ummi. Jadi mak Abdullah ni panggil dia. Waktu Nabi ada dekat rumah dia ni, mak dia panggil dia pada waktu tersebut. Baik, ketika waktu dipanggil ni, Nabi ni duduk dalam rumah aku, dia kata. Apa kata mak dia? Faqalat ha ta'al. Dia kata, anak, sini sekejap. Dia panggil anak dia ketika Nabi dalam rumah dia ni. Dia panggil anak dia, ha ta'al. Dia kata, anak, mai sini. Baik, u'tika, engkau mai sini, aku bagi dekat engkau. Engkau datang dekat aku, mai sini anak. Dia kata, engkau mai, aku bagi dekat engkau. Kita selalu dah ada buat macam tu. Selalu, kadang-kadang kita panggil anak kita, mai cepat. Mai kat sini, mak bagi gula-gula. Kau ikut aku bagi aiskrim. Ataupun engkau tolong buang sampah, nanti mak bagi upah. Selalu tak kita buat macam ni? Selalu. Kita yang jadi mak bapak ni, kadang-kadang kita panggil anak kita, atau kita suruh anak kita, mesti ada benda yang kita nak bagi sebagai imbuhan pada anak kita tu tadi. Baik. Jadi bila mak dia ni panggil dia, mak dia kata, hang mai sini, aku bagi dekat hang. Faqala laha Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tengok kelaku mak dengan anak. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok kelaku mak dengan anak, mak yang panggil anak, mak ni kata dekat anak dia, hang mai aku bagi. Kalau hang mai dekat sini, aku nanti bagi dekat hang. Baik, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa ma aradti an tu'tiyahu. Dia kata, makcik, baik korang macam itulah ni bahasa kita nak bagi senang faham. Dia kata, makcik, nak bagi apa ni dekat anak tu? Tadi kan engkau panggil anak engkau, mai sini aku bagi. Kau nak bagi apa dekat anak engkau? Khalat, kata mak Abdullah ni, u'tihu tamaran, aku nak bagi buah kurma. Kalau dia mai jumpa aku nanti bagi dekat dia buah kurma 1 biji. Baik, faqala laha Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada ibu ini, amma innaki law lam tu'tihi syai'an. Dia kata, hati-hati makcik, hati-hati makcik. Kalau makcik panggil anak makcik, makcik janji dengan dia, makcik nak bagi dekat dia sesuatu, kalau dia mai. Kalau makcik tak bagi, kalau makcik tak bagi apa yang makcik janjikan itu tadi, kutibat alaiki kadzibah, akan ditulis satu dosa kepada makcik, pahala berbohong dengan anak. Sahabat-sahabat, selalu tak kita buat benda ni? Selalu sangat-sangat. Kat mana yang selalunya? Kadang kalau kita menipu, bukan tertipu, termenipu. Hak tertipu pun banyak juga. Tertipu dengan anak, hak tu cerita yang lain. Tapi kita menipu anak kita. Bila seorang bapa, bila seorang mak ini dikatakan menipu anaknya, bila mana diminta anak ini untuk melakukan sesuatu perkara, dia berjanji nak memberikan sesuatu kepada anak dia, kemudian dia tak bagi benda yang dia janjikan itu, kutibat alaiki kadzibah, akan ditulis kepada engkau wahai ibu, wahai makcik, wahai bapa, wahai ayah, wahai sesiapa pun orang-orang dewasa yang berjanji dengan kanak-kanak walaupun mereka masih di bawah usia, kalau berjanji tidak ditepati dan tidak diberikan kepada mereka, kutibat lakum al-kadzibah, akan ditulis pahala, bukan akan ditulis satu dosa, iaitu dosa orang yang menipu. Kita duk ingat, jangan menipu ni, jangan menipu orang dewasa. Rupa-rupanya budak kecil pun dilarang oleh Nabi SAW untuk kita tipu. Dan bila kita baca hadis ini, betapa banyaknya kita telah termenipu anak kita selama ini. Kita cakap dekat anak kita, pergi sekolah, nanti ayah bagi aiskrim. Dia balik sekolah, dia minta dekat kita aiskrim, kita kata dekat dia, budak-budak tak elok makan aiskrim. Kita suruh dia pi buang sampah, kita cakap dekat dia, pi buang sampah, nanti bapak belanja gula-gula. Bila dia minta balik apa yang kita janjikan, kita cakap tak elok budak-budak makan gula-gula, nanti gigi rongak. Contoh. Maka apa sahaja yang kita janjikan kepada anak kita, wajib untuk kita tepati, melainkan akan ditulis kepada kita seorang yang telah melakukan satu dosa, iaitu dosa menipu anak.
Walaupun hadis ini hadis yang simple, hadis ini antara hadis yang pendek, tapi iktibarnya amat besar. Kerana sebagai ibu bapa, jangan sekali-kali kita menipu anak kita. Yang kadang-kadang mungkin tidak disengajakan, kita terlupa. Walaupun terlupa, maka kita telah menipu anak kita. Baik, makanya kat sini boleh diambil pengajaran. Kadang-kadang mak ayah ambil duit raya anak-anak. Kadang-kadang mak ayah berjanji dengan anak-anak dengan pelbagai janji, dan janji ini tidak ditepati, maka termasuk di dalam ini bab orang yang tidak menepati janji walaupun kepada anak, bahkan ditulis orang ini sebagai seorang pendusta. So sahabat-sahabat, ambillah pengajaran daripada hadis ni. Nabi SAW bila dia melihat ada kemungkaran berlaku di hadapan siapa pun, maka nescaya baginda akan menegur perbuatan yang tidak baik walaupun dilakukan oleh seorang ibu kepada anak mereka. Baik, selesai hadis tu. Di antara lagi yang Nabi SAW pernah memberi nasihat ketika siri ziarah beliau ke rumah sahabat. Di sana ada satu ketika diceritakan Nabi SAW ni mendatangi seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Siapa dia? Tuan-tuan ingat nama ni? Sa'ad bin Ubadah. Siapa dia tuan-tuan? Sa'ad bin Ubadah ni bukan calang-calang orang tuan-tuan. Sebab tu kita dalam kepala kita ni mau kena banyak ingat nama orang-orang yang hebat, nama tokoh-tokoh yang hebat. Pasal kita nak buang nama-nama hak tak sepatutnya ada dalam kepala kita. Dalam kepala kita yang penuh dengan nama artis, dalam kepala kita yang penuh dengan nama-nama orang yang tak ada kebaikan dunia dan akhirat, kita buang separuh ke buang semua ke, kita masukkan nama-nama orang yang Allah cinta dan yang Nabi SAW cintai. Di antaranya adalah nama para sahabat. Sebab tu tuan-tuan kadang-kala duduk diam-diam, cekira tengok ada tak cukup 10 sahabat yang namanya dirakamkan oleh otak kita. Kalau dah ada 10, tambah lagi pula, ada tak 20? Kalau ada 20, ada 30 atau ada pun 10. Dan cuba ingat pula, ada tak 10 artis yang kita kenal? Kalau tuan-tuan ingat 10 artis, sekurang-kurangnya nama sahabat tuan-tuan mau ingat lebih daripada 30. Kalau dalam kepala tuan-tuan ada 30 artis yang tuan-tuan ingat, sekurang-kurangnya mau ada 100 nama sahabat kat dalam kepala. Kalau tak, alangkah ruginya kita mencintai ataupun menghafal nama-nama mungkin di kalangan orang-orang yang fasik, di kalangan nama-nama yang tiada kebaikan di dunia dan akhirat, dan kita mengabaikan untuk dimasukkan nama orang-orang yang baik. Kenapa nak kena kenal nama-nama yang sebegini rupa? Kerana di sana ada satu hadis Nabi SAW kata Anas bin Malik tentang hadis ini, tiadalah yang aku paling sukai selepas iman aku kepada Allah dan Rasul melainkan hadis ini. Apa dia? Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan berada dengan orang yang mereka kasih. Seseorang akan berada di hari akhirat dengan orang yang mereka kasih. Mana mungkin kita kasih kepada para sahabat dan orang soleh sekiranya di dalam kepala kita lebih banyak orang-orang yang tidak soleh berbanding dengan orang yang soleh. Sebab tu nak kena banyak cerita, banyak dengar kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para solehin, kisah-kisah para salafun salih, supaya kita dapat buang segala virus yang ada dalam kepala dan dimasukkan kisah-kisah orang-orang yang soleh. Di antara salah satu, iaitu seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Baik, bila sekarang tuan-tuan bayang kita berada di bumi Madinah. Bila tuan-tuan pergi ke Madinah, 2 saat ini jangan dilupakan. Bila tuan-tuan pergi ke Madinah ataupun bila tuan-tuan teringat akan Madinah ini, selain daripada ingatan kita kepada Nabi SAW, tuan-tuan jangan lupa dengan 2 nama ni. Siapa dia 2 nama ni? Dan kebetulan 2 nama ni adalah nama, dinamakan dia dengan nama Sa'ad. Sa'ad mana ni? Okey, baik. Siapakah 2 Sa'ad ini? Yang pertama bernama Sa'ad bin Mu'az. Tokoh pertama Sa'ad bin Mu'az. Tuan-tuan mau kena baca kisah Sa'ad bin Mu'az, seorang tokoh yang hebat. Sa'ad bin Mu'az adalah pemimpin bagi kaum Aus. Okey, baik. Kita ingat balik. Daripada mana datang Ansar?
Kumpulan Al-Ansar ini daripada mana datang? Al-Ansar datang daripada dua kabilah yang besar yang berada di Madinah. Siapa dua kabilah yang besar? Yang pertama kabilah Al-Aus. Kabilah Aus. Yang keduanya kabilah Khazraj. Kita ada Aus, kita ada Khazraj. Kabilah Aus ini dipimpin oleh seorang Sa'ad dan kabilah Khazraj juga dipimpin oleh seorang Sa'ad. Sa'ad daripada kabilah Aus ini bernama Sa'ad bin Mu'az. Apa kehebatan Sa'ad bin Mu'az? Secara ringkasnya kita sebut, ihtazza arsyir rahman bimauti Sa'ad. Bergegar arasy Allah ketika kematian Sa'ad bin Mu'az, pemimpin Puak Aus. Yang daripada Puak Aus ini digabungkan dengan Khazraj, jadinya Ansar. Seorang yang hebat, Sa'ad bin Mu'az, pemimpin Aus. Dan pemimpin bagi Khazraj pula bernama Sa'ad bin Ubadah. Siapa dia nama dia? Sa'ad bin Ubadah. Ni hadis yang kita nak baca ni, nanti akan cerita tentang Sa'ad bin Ubadah. Dia adalah ketua bagi pemimpin di kalangan puak Khazraj yang terdapat di Madinah. Apa kelebihan Sa'ad bin Ubadah ini? Dia di antara orang yang berbai'ah dengan bai'atul Ridwan bersama dengan Nabi SAW. Maknanya dia di antara orang-orang yang terawal daripada Madinah yang menerima Islam ketika musim haji. Mereka datang ke Mekah mengerjakan ibadat haji pada waktu tersebut. Baik, nama apa? Nama Sa'ad bin Ubadah. Ni bukan calang-calang orang, di antara orang-orang yang hebat. Baik, maka hadis ni kita nak cerita tentang Sa'ad bin Ubadah ni. Baik, dia kata Sa'ad, dia kata satu hari dia kata Nabi SAW datang. Ketika itu kami berada di dalam satu majlis bersama dengan Sa'ad bin Ubadah. Kami berada dalam satu majlis bersama dengan Sa'ad bin Ubadah. Maka Bashir bin Sa'ad pun bertanya, anak dia Bashir bin Sa'ad pun bertanya. Apa soalan dia? Amaranallahu ta'ala an nusalli alaika ya Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, kami baca Quran. Dalam Quran Allah kata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai kamu orang yang beriman, berselawatlah dan ucapkanlah salam ke atas Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata sahabat Bashir bin Sa'ad ini, dia kata kami ini disuruh berselawat. Tapi macam mana cara kami nak berselawat kepada engkau ya Rasulullah? Kaifa nusalli alaik? Macam mana kami nak berselawat? Yang hari ni macam-macam version selawat yang tuan-tuan ada. Selawat tafrijiyah lah, selawat itulah, selawat inilah. So sekarang kita nak tengok macam mana selawat yang Nabi perintahkan kita untuk berselawat dan selawat manakah selawat yang paling terbaik untuk kita berselawat. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita. Kata sahabat ini, ketika kami tanya Nabi SAW, fasakata, Nabi diam. Kami tanya macam mana cara nak selawat, tapi Nabi SAW dia tak jawab sepatah habuk pun, melainkan baginda SAW diam. Bila Nabi diam, hatta tamannaina annahu lam yas'alhu, sehingga kami duk sangka dia tak nak jawab lah kot. Dan seumpama kami tak tanya soalan pun dekat dia, pasal dia tak jawab soalan kami dalam satu tempoh masa ketika kami berada di hadapan Nabi SAW. Thumma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam ni jawab. Tadi Nabi diam, sekarang Nabi dah jawab. Apa dia kata? Qulu, wahai kamu semua, kamu nak berselawat macam ni, aku nak ajarkan kepada kalian, sebutkan untuk selawat ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid wassalamu kama qad alimtum. Maka apa kata Nabi SAW? Ucapkanlah kalau kamu nak selawat kepada aku, inilah selawat yang paling terbaik. Kat mana selawat ini? Selawat ini dinamakan dengan selawat Al-Ibrahimiyah.
Hak mana ni? Yang kita duk baca ketika tahiyat akhir tu, itulah selawat yang paling terbaik. Ketika ditanya kepada Nabi SAW, Nabi mengajarkan kepada para sahabat dengan berkata, inilah dia selawat yang aku ajarkan kepada kalian. Dan terakhir kata baginda, wassalamu kama qad alimtum, adapun cara mengucapkan salam seperti yang kamu telah ketahui. Maka diajarkan kepada mereka, dan inilah selawat yang paling afdal di antara riwayat yang paling afdal. Kerana hadis yang kita bacakan ini bukan calang-calang hadis, bahkan ianya adalah hadis yang sahih. Nabi SAW mengajarkan cara berselawat kepada baginda. Bila kita bertemu dengan hadis ini, apa yang kita dapat? Tiada mana-mana orang pun yang mereka jenis selawat ke atas Nabi dan diletakkan kelebihan-kelebihan tertentu di atas selawat tersebut, sedangkan selawat itu tidak pun datang daripada mulut Nabi kita Muhammad SAW, melainkan dia telah menipu di atas nama Nabi. Satu, tidaklah seseorang yang mereka cipta sebarang selawat yang lain yang dikatakan selawat itulah selawat yang paling panjang dan paling terbaik. Walaupun dia mengatakan terbaik, tetap dia tidak mampu nak menandingi selawat yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Mana yang lebih hebat? Tok guru yang ajarkan kepada kita ke, ataupun apa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Maka jawapannya, selawat yang diajarkan oleh Nabi SAW ini adalah merupakan selawat yang paling terbaik untuk kita memperbanyakkan selawat dengan cara kita tidak mengambil sesuatu bab dalam perkara ibadat, melainkan apa yang datang daripada Nabi kita Muhammad SAW. Baik, maka inilah selawat yang paling terbaik walaupun lafaznya pendek. Adapun selawat yang lain yang panjang-panjang tetap tidak dapat menandingi selawat yang pendek ini, kerana selawat yang pendek ini diajarkan oleh Nabi SAW. Baik, tapi Ustaz, yang panjang kan ke lebih bagus? Baik, bila kita menambah sesuatu benda yang telah pun tersedia, apa yang berlaku pada waktu tu? Nabi bagi yang pendek, kita tambah jadi panjang. Apa yang kita dapat faham daripada perbuatan tu tadi? Apa yang kita faham? Baik, Nabi SAW ajarkan pada kita nak selawat dekat aku, cara dia macam ni. Kemudian kita pergi tambah dan tokok tambah lagi bagi jadi panjang. Apa yang tuan-tuan faham dekat sini? So, umpama kita nak katakan yang Nabi ajar itu tak lengkap, yang Nabi ajar itu tak berapa baik. Habis tu yang mana yang baik? Yang Tok Syekh kami lagi baik dan lebih lengkap daripada yang Nabi ajar. Tuan-tuan, siapa kita nak create ibadat? Adakah kita mempunyai autoriti nak createkan satu ibadat sedangkan Nabi SAW telah diajarkan kepada kita? Ketika Hujatul Wada' turun satu ayat Al-Quran. Ayat apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku telah sempurnakan ke atas kamu agama kamu. Agama ini telah sempurna. Kalau kita tokok tambah lagi agama yang telah sempurna ini, seumpama kita nak katakan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, apa yang Allah telah turunkan ini terdapat kekurangan sehingga kita perlu menokok tambah lagi di dalam perkara agama. Hilanglah ketulinan agama kalau kita tambah. Kalau agama boleh ditokok tambah ikut selera masing-masing, maka hilanglah original agama itu sendiri. Sahabat-sahabat rahimakumullah, inilah yang nak disampaikan oleh pengarang kitab ini. Nabi SAW dia mengajarkan kepada para sahabat kesemuanya benda di dalam perkara haji dan umrah. Nabi kata, khudhu anni manasikakum, ambil daripada aku ibadat haji kalian. Ambil daripada aku, bukan daripada orang lain. Tiada hak sesiapa pun nak menokok tambah atau nak mengurangkan ibadat haji sebagaimana yang Nabi ajar. Di dalam bab perkara tentang solat, Nabi SAW berkata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kalian macam kamu tengok aku solat. Tiada hak bagi kita untuk mengurangkan ataupun menambahkan apa-apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW ke atas kita.
Kalau kita pegang yang macam ni, insya-Allah selamat dunia dan akhirat daripada dikotori oleh tangan-tangan ataupun penambahan ataupun pengurangan yang berlaku di atas agama yang telah pun sempurna ini. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Baik. Di dalam hadis ini juga kita dapat lihat Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik?" Macam mana kami nak berselawat kepada engkau? Apa yang berlaku kata sahabat? Fasakatan Nabi SAW. Nabi diam. Kenapa Nabi tak terus menjawab dan kenapa baginda diam ketika ditanya pada waktu tersebut? Maka jawapannya adalah ini bukti betapa bijaksananya Nabi SAW. Dia diam supaya orang akan menanti jawapannya. Bila orang menanti jawapan, seumpama kita ditanya satu soalan, dibiarkan soalan itu ditanya, didiamkan sebentar, maka kita kosongkan kepala untuk nak mendengar apa jawapan yang Nabi nak sampaikan. Bila Nabi diam, menjadikan sahabat excited nak mendengar apa jawapan Nabi nak jawab ni. Kerana dia tak jawab lagi, dia diam. Dan bila Nabi SAW jawab, maka sekaligus menjadikan mereka tidak akan lupa pada jawapan yang diberikan oleh Nabi SAW. Baik, maka itu di antara apa yang Nabi SAW buat, dia sentiasa memberikan tunjuk ajar walaupun ketika pergi berziarah ke rumah para sahabat. Ketika ziarah ni masih terdapat di dalam ziarah itu at-ta'lim, iaitu didikan yang diberikan. Sahabat-sahabat, kita nak ambil kat mana refleksi kepada diri kita lah hari ni. Apa pengajaran yang besar yang tuan-tuan boleh dapat pada siri-siri ziarah Nabi ke rumah para sahabat? Di antara pengajaran yang besar, Nabi SAW berjalan juga. Tapi ketika berjalan, tinggalkanlah sesuatu yang bermanfaat di rumah orang yang kita berjalan. Selain daripada kita boleh bawa roti canai, kita boleh sedekah duit, kita boleh bertanya khabar, tinggalkanlah sesuatu benda yang menjadi modal pahala bagi kita selepas daripada mati, ilmu yang bermanfaat kepada tuan rumah. Jadikan perbincangan ketika berkumpul adik-beradik. Apalah salahnya ada Pak Long, ada Mak Long, ada Pak Ngah, ada Mak Ngah, ada atuk, ada nenek, ada mak bapak, ada sepupu sepapat, ketika raya, ketika kenduri kenara, kita solat jemaah sama-sama. Tolak sama tak ada siapa nak jadi imam, kita pergi jadi imam kat depan. Selesai jadi imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, zikir sikit, doa sikit, kemudian kita toleh ke belakang, kita pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Pak Long, Mak Long, Pak Cik, Mak Cik, Pak Ngah, Mak Ngah, atuk, nenek, ayah, adik-beradik semua yang ada hari ni, kita beriman sekejap. Bacalah satu hadis, nasihatkan benda yang patut kita nasihatkan. Kalau tengok ahli keluarga kita orang yang liat untuk solat, nasihatkan tentang solat. Kalau tengok adik-beradik kita ni tak menjaga hubungan kekeluargaan, nasihatkan tentang menjaga silaturahim. Kalau tengok adik-beradik kita ni orang yang teramat cintakan harta dan gilakan dunia, nasihatkan kepada mereka tentang pentingnya cinta akhirat dan jangan tamak kepada bab berkaitan dunia. Gunakan peluang saat ketika bertemu, kerana peluang ini tak datang selalu. Sebab tu bila kita pergi ziarah rumah orang, biasakan dengan membaca hadis, membacakan ayat Al-Quran, memberikan nasihat-nasihat yang baik. Saya berikan satu contoh ketika zaman kami belajar di Syam dahulu. Saya belajar di Syam, kami pada hari raya, saya pilih mana masjid yang saya nak pergi semayang hari raya. Pilih, saya duduk nampak, saya nak pergi solat di Masjid Al-Butri, Masjid Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Butri. Pasal apa saya nak pergi semayang dekat masjid dia ni? Pasal nak pergi ziarah rumah Tok Guru selepas semayang raya. Semua orang yang pergi semayang hari tu akan pergi ziarah di rumah dia. Selesai, dah solat hari raya, kita dah dengar dah khutbah semua. Kemudian ramai-ramai orang akan pergi menziarahi rumah Tok Guru di rumah dia. Beratur panjang sangat, rumah kecil, boleh masuk sekali masuk 50 orang. Tunggulah giliran kita. Kita duk ingat ni kalau kita pergi rumah Tok Guru, pergi rumah Ustaz, pergi rumah Cikgu, pergi rumah YB, pergi rumah Haji Dolah, paling kurang mau dapat nasi berani, tak pun ketupat, tak pun lemang, cicah, rendang.
kita duk ingat kita dapat makanan. Tapi saat ketika kami pergi menziarahi rumah guru kami ketika hari raya, kami tidak dihidangkan makanan, tetapi kami dihidangkan bacaan hadis. Masuk 50 orang, dia duduk kat atas kerusi, dibacakan satu hadis, dinasihatkan 5 minit. Kemudian ucap tahniah, ucapan hari raya, kemudian kita keluar. Masuk orang lain pula, dibacakan lagi satu hadis. Masuk orang lain pula, dibacakan lagi satu hadis. Dan itulah lebih bermanfaat dan lebih baik lagi daripada nasi berani, daripada roti canai, daripada lemang, bahkan daripada mana-mana makanan yang lain. Kerana mereka memberikan makanan rohani kepada kita. Sahabat-sahabat, jadi kita boleh buat. Tuan-tuan target raya ni buat pertemuan adik-beradik, cerita benda-benda berkaitan agama kepada adik-beradik. Ataupun kita dengan ahli keluarga kita, dengan anak beranak kita, maka kita boleh perbuatkan benda apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ustaz, saya tak pandai nak cakap-cakap ni. Panggillah orang yang pandai. Gamak tak boleh juga, baca pun tak apalah. Baca hadis, baca terjemahan, cerita sedikit apa yang poin-poin penting di dalam hadis tu, cukup. Sekurang-kurangnya ada nasihat yang kita telah sampaikan kepada ahli keluarga kita. Baik, next. Kita nak baca pula yang seterusnya. Nabi SAW ni telah menasihati seorang hamba, iaitu jangan menghukum seseorang. Jangan mudah menghukum orang. Yang hari ni kita senang sangat hukum orang. Orang tu munafik, orang ni munafik, orang tu kafir, orang ni kafir, orang tu teruk, orang ni teruk. Nabi SAW amat-amat tidak suka bila ada di antara para sahabat menghukum seseorang. Baik, kita tengok. Satu hari Nabi SAW ni dia pernah menziarahi seorang sahabat. Nama sahabat ni Aitban bin Malik. Siapa nama sahabat ni? Aitban bin Malik. Aitban bin Malik ni dia ada kebun, dia ada binatang ternak, dia tinggal berdekatan dengan Madinah, dan Nabi SAW suka pergi menziarahi dia dan isterinya. Ada satu hadis yang lain nanti kita akan baca tentang Aitban, tapi pada hadis ni cerita yang lain. So Nabi pergi ziarah seorang sahabat nama dia Aitban bin Malik radhiyallahu an. Waktu Nabi SAW sampai di rumah Aitban ini, pada waktu tersebut ramai orang duk tunggu depan rumah dia. Nabi sampai-sampai, Nabi tengok dah sekumpulan manusia di hadapan rumah Aitban. Maka Nabi tengok, dan bukan sekadar tengok ramai orang, bahkan di antara orang yang ramai piduk berkumpul di depan rumah Aitban ini, mereka berkata sesuatu tentang Aitban. Apa kata mereka yang Nabi SAW dengar pada waktu tersebut? Aina Malik bin Ad-Dukhshum? Di mana Malik bin Dukhshum ni? Faqala rajul, kata seorang lelaki, inna zalika rajulun munafik. Dia ni memang bapa munafik. Yang kata nama Malik bin Dukhshum ni, tuan rumah ni memang bapa munafik dia ni. La yuhibbullaha wa la rasuluh. Dia ni tak cinta Allah dan tak cinta dekat Nabi. Bila Nabi SAW mendengar ada sahabat memperkatakan sesuatu benda kepada sahabat yang lain, Nabi SAW terus menegur mereka pada waktu tersebut supaya jangan menghukum orang. Apa kata Nabi? Wa huwa yaqul la ilaha illallah. Dia kata la taqul, jangan kamu cakap macam tu dekat sahabat ni. Jangan kamu cakap macam tu dekat Malik bin Dukhshum ni. Kenapa? Wa huwa yaqul, dia ini di antara orang yang menyebut la ilaha illallah, orang yang menyebut perkataan la ilaha illallah. Tuan-tuan, betapa banyak kita ni kadang-kala menghukum orang, mengutuk orang, mencerca seseorang, mengeji seseorang, benda yang kita tidak ketahui yang ada pada seseorang tersebut. Ada orang yang kita hukumkan dia munafik, ada orang yang kita menghukumkan dia sesat, ada orang yang kita menghukumkan dengan pelbagai labelan kepada dia. Saya hari ini kadang-kala benci dan menyampah kalau kita buka di dalam Facebook orang-orang yang bergaduh di atas politik memanggil gelaran kepada seseorang dengan panggilan wala'un la, mala'un la, pelbagai label-label dan nama-nama. Apakah buruknya akhlak kita dan kita tak mendengar nasihat daripada Nabi SAW? Jangan menghukum kepada seseorang, bahkan jangan mencerca orang, lebih-lebih lagi sehingga sampai ke tahap melaknat seseorang.
Ada orang yang sampai melaknat dengan menggunakan perkataan yang kotor yang tak mampu kita nak ungkapkan. Sedangkan Nabi SAW berkata kepada kita, laisal mu'min al-la'an walal fahish walal bazi. Tidak dinamakan seseorang itu orang yang beriman sekiranya dia adalah orang yang suka melaknat orang. Tidak dinamakan seseorang itu orang yang beriman sekiranya dia suka bercakap perkataan-perkataan yang kotor. Dan tidak dinamakan seseorang itu orang yang beriman sekiranya seseorang itu didapati orang yang suka mencarut perkataan-perkataan yang lucah yang diperkatakan. Tuan-tuan boleh lihat hari ini di media sosial, perkataan-perkataan ini berlegar di antara kita. Bahkan perkataan yang kadang-kala tak gamak pun untuk kita sebutkan. Sebab tu benda yang kita tidak tahu, jangan terus terlalu cepat kita menghukum, kerana di sana adanya satu hukuman yang besar. Sebagaimana ayat Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mempedulikan ataupun concern pada benda yang kalian tidak tahu. Inna sam'a wal basara wal fu'ad. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, dan apa yang kalian fikirkan terdapat di dalam hati kalian, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pada satu hari kelak Allah akan bertanya kembali kepada kalian apa yang kalian telah sebutkan ketika berada di dunia dahulu. Kena hati-hati. So Nabi SAW dia pernah memarahi para sahabat, jangan mengatakan seseorang itu munafik. Kalian tidak kenal dia, sedangkan orang ini adalah orang yang menuturkan kalimah la ilaha illallah. Bila ada orang Islam, jangan kita terlalu cepat menghukum dia dengan beberapa panggilan. Baik, kenapa mereka ni kata dekat Dukhsyum ataupun Malik bin Dukhsyum ni dengan panggilan munafik? Apa perbuatan dia sehingga mereka mengatakan dia munafik ni? Maka di sana dikatakan, iaitu dia dipanggil dengan panggilan munafik disebabkan kerana dia suka berkawan dan pernah berada pada kelompok orang munafik. Maksudnya dia pernah pergi duduk dekat orang munafik. Dia mungkin berkawan dengan orang munafik, sedangkan dia bukan munafik. Mungkin berkawan bertegur sapa. Disebabkan dia berkawan dengan orang munafik, terus dicop dia adalah orang yang munafik. Sebab tu jangan terlalu cepat kita menghukum sebagai munafik, sedangkan apa yang kita lihat itu adalah benda zahir sahaja dan kita tidak mengetahui apa yang terdapat di dalam batin seseorang. Maka kita umat yang terkemudian ni ambillah iktibar dan pengajaran daripada kisah dan peristiwa yang berlaku di kalangan umat yang terdahulu. Meskipun jarak masa kita jauh tempohnya, namun peristiwa itu tidaklah beza pun dengan apa yang berlaku pada zaman kita. Maka ambillah pengajaran daripada kisah ini supaya tidak kita menghukum sahabat-sahabat kita dengan sebarang labelan, lebih-lebih lagi kata yang ada kaitan dengan akidah seumpama munafik, kafir dan sebagainya. Baik, next, selesai yang tu. Kemudian Nabi SAW ketika waktu siang bukan sekadar menziarahi para sahabat, bahkan baginda juga seringkali menziarahi orang yang sakit. Nabi SAW ni kadang-kala dia menziarahi orang yang sakit. Sebelum kita baca hadis ini, waktu dah masuk waktu Isyak, kita berikan laluan kepada azan, kemudian kita akan sambung selepas habis azan beberapa hadis sebelum kita berhenti untuk solat Isyak insya-Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum walhamdulillahirabbil alamin. Insya-Allah kita sambung selepas ini. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita sambung sikit, kemudian kita akan berhenti untuk solat Isyak insya-Allah. Baik. Bila kita cerita Nabi SAW pergi ziarah, kadang kalau ziarah ni bukan ziarah kosong, dia ziarah iaitu ziarah untuk menziarahi orang-orang yang sakit. Di sana banyak hadis kelebihan orang yang menziarahi orang yang sakit yang saya tak bacakan dekat sini, tapi saya ceritakan satu hadis cerita macam mana cara Nabi SAW saat ketika menziarahi orang sakit. Yang ni kita boleh praktikkan. Salah satunya hadis yang muttafaqun alaih, cerita Anas bin Malik radhiyallahu an, khadam Nabi. Satu hari dia kata, Nabi kita ni dia ada khadam. Khadam dia bukan seorang, bukan dua, bukan tiga, bahkan ramai. Ramai di antara mereka penduduk Madinah jadi khadam kepada Nabi SAW.
Di dalam banyak-banyak khadam ni ada seorang khadam. Khadam ini dia bukan orang Islam. Khadam ni dia bukan orang Islam, bukan di kalangan sahabat Nabi. Tetapi khadam ini adalah seorang yang berbangsa Yahudi yang bukan Islam. Dia berbangsa Yahudi dan dia ini bukan Islam. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Khadam yang Yahudi ini dia hanyalah seorang budak. Seorang budak. Dia telah ditimpa dengan satu penyakit. Penyakit dia ni penyakit yang teruk lah. Penyakit sehingga sampai ke tahap penyakit melarat yang agak teruk seumpama orang berada di dalam keadaan sedang nazak. Nabi ni dia pergi ziarah walaupun bukan Islam. Sahabat-sahabat kita yang ada jiran non-Muslim pernah pergi ziarah kawan kita yang non-Muslim ketika dia sakit. Ketika dia ditimpa malapetaka, ditimpa dengan musibah. Pernah kita pergi ziarah sahabat kita yang non-Muslim ini. Nabi kita pergi ziarah orang yang non-Muslim. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Yang hari ini di antara kita kadang-kadang mempunyai perasaan tak berapa seronok dengan non-Muslim. Tuan-tuan, Nabi kita yang kita sanjungi ini, dia pergi menziarahi khadam dia, yang mana khadam dia ini adalah seorang lelaki non-Muslim. Seorang kanak-kanak yang ditimpa sakit. Bila Nabi SAW pergi ziarah budak khadam ni, Nabi pergi duduk pada bahagian kepalanya. Tuan-tuan, pergi ziarah orang sakit, jangan duduk jauh-jauh. Pergi ziarah orang sakit, sembang dengan orang yang sihat. Kak Pe'ah macam mana Pak Mat Tempeh? Kak Pe'ah ni pula jenis mulut tak ada insurans. Kak Pe'ah kata, dia kata tak ada apa dah, doktor kata tunggu masa sahaja. Orang sakit ni hidup lagi, telinga dia tak pekak, dia duduk dengar kita duduk cakap pasal dia. Bukan. Maka ziarah orang sakit, pergi duduk pada bahagian kepala dia. Nabi SAW duduk pada bahagian kepala orang sakit. Nabi tengok dia nazak. Apa Nabi SAW kata dekat orang sakit ni? Nabi kata, "Qul," sebut, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Engkau mengucap 2 kalimah syahadah sekarang. Budak ni budak bukan Islam. Tiba-tiba Nabi suruh dia ucap 2 kalimah syahadah. Dia rasa confused. Pasal apa Nabi suruh aku mengucap 2 kalimah syahadah? Bila dia confused, dia tengok Nabi. Dia tengok bapak dia. Bapak dia yang seorang Yahudi ni, anak dia yang sakit ni, bila Nabi suruh dia ucap la ilaha illallah, dia pandanglah bapak dia. Maksud pandang bapak dia, dia kata, "Ayah." Dia kata, "Nak buat apa ni? Muhammad suruh aku ucap la ilaha illallah. Nak kena ucap ke tak kena ucap?" Maksudnya dia pandang bapak dia ni kerana dia confused, dia tak tahu dia nak buat apa. Kata bapak dia, bila Nabi suruh anak dia ucap 2 kalimah syahadah waktu tengah sakit ni, terus pada waktu tu bapak dia kata, "Ati' Abul Qasim." Apa makna Ati' Abul Qasim? Hang dengar cakap apa yang bos hang suruh cakap. Bos hang Abu Qasim Muhammad ini suruh hang ucap la ilaha illallah, hang ucap macam mana dia suruh ucap. Baik, akhirnya bila dah ayah kata dekat anak, engkau ucap saja wahai anak apa yang disuruh oleh Muhammad ini. Maka budak itu pun mengucapkan dan menuturkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan lepas tu terus anak ini meninggal dunia. Selepas dia mengucap, terus meninggal dunia. Bila mana Nabi SAW melihat budak ini telah meninggal dunia pada waktu tersebut, apa kata Anas bin Malik? Aku mendengar Nabi SAW berkata pada waktu tersebut, "Alhamdulillahillazi anqazahu bi minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini denganku daripada api neraka. Segala puji bagi Allah, maksudnya Alhamdulillah Allah selamatkan budak ini daripada dimasukkan dalam neraka, dan Allah juga selamatkan aku daripada masuk dalam neraka kerana aku telah menuturkan, aku mengajarkan kepada budak ini perkataan la ilaha illallah sehingga dia menuturkan. Apa pengajaran dekat sini tuan-tuan? Kalau tuan-tuan pergi ziarah orang yang sakit, orang tu dalam keadaan nazak, tuan-tuan jangan lepaskan satu peluang keemasan untuk nak ajar talqin ataupun ucapan la ilaha illallah. Kalau dia ucap dan dia meninggal dunia, tuan-tuan akan terlepas daripada dimasukkan dalam api neraka. Doktor yang duduk dekat hospital, kita yang menziarahi orang yang sakit, kalau ada peluang ajarkan walaupun dia seorang non-muslim. Kalau dia ucap, kita akan terlepas, dia terlepas, kita terlepas daripada api neraka. Tapi tuan-tuan mau tengok sakit apa? Kalau setakat dia sakit gigi, tuan-tuan tak payahlah duk pergi suruh dia sebut la ilaha illallah, takut dia bawa penampang.
Okey, ni sakit-sakit yang dalam keadaan sedang nazak, maka kita buat. Tuan-tuan jumpa ada orang aksiden dalam keadaan nazak di tepi jalan, tuan-tuan ajarkan kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan pergi ziarah orang yang sakit, walaupun dia seorang bukan Islam, ajarkan. Dan kalau dia ikut sebut, maka pada waktu itu nescaya tuan-tuan akan terlepas daripada api neraka, kalaupun kita di antara orang yang menjadi bakal penghuni neraka, wal'ayazubillah. Dan itu hadis yang menarik untuk kita teladani. Adapun di dalam hadis ini diceritakan satu hari Nabi SAW pergi ziarah seorang yang sakit di kalangan sahabat ni. Baik, apa yang berlaku? Kisah pertama ini Nabi pergi ziarah Sa'ad bin Ubadah, kita cerita di awal kelas kita, awal kuliah kita tadi. Sa'ad bin Ubadah ni seorang sahabat yang besar. Dia itu pemimpin bagi kaum Khazraj, Sa'ad bin Ubadah. Dia ni seorang pemimpin di Madinah, dia jatuh sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mai ziarah dia. Ma'a Abdurrahman bin Auf, bersama dengan Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud. Nabi mai bersama dengan 3 sahabat, mai ziarah siapa dia? Sa'ad bin Ubadah. Falamma dakhala alaihi, ketika Nabi masuk ziarah dia ni, fawajadahu fi ghashiyati ahli. Nabi masuk tengok dia ni, Nabi melihat keadaannya yang kaku, tak bergerak, keras tak bergerak dah waktu tersebut. Faqala qad qadha, Nabi tanya, dah meninggal dunia ke ni? Baik, qalu la ya Rasulullah. Mereka berkata kepada Nabi SAW, tidak ya Rasulullah, dia tak sedar diri, dia belum lagi mati, tapi beginilah keadaan dia. Nabi SAW ni seorang Nabi yang disebut sebagai Nabiyur Rahmah, Nabi yang mempunyai perasaan belas ihsan kepada umatnya. Fabakan Nabi SAW, Nabi menangis. Falamma ra'al qaum buka'an Nabi bakau. Bila para sahabat ni tengok Nabi menangis di hadapan Sa'ad bin Ubadah ni, mereka pun turut serta menangis. Faqala, Nabi SAW pun berkata kepada mereka, ala tasma'una innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain. Kamu tahu tak, Allah takkan mengazab mana-mana orang yang mengalirkan air mata, iaitu air mata yang mana air mata tersebut, air mata disebabkan hati yang berduka cita. Siapa yang menangis sebab sedih, Allah tak azab air mata tu tadi. Dan siapa yang menangis disebabkan kerana kasih sayang, rahmah ataupun rahmat, Allah takkan mengazab mata tersebut. Nabi kata, kamu tahu tak, Allah takkan mengazab air mata yang keluar. Wala bihuznil qalb, tidak juga Allah akan mengazab seorang yang menangis disebabkan kesedihan dan duka cita. Walakin yu'adzibu bihadza, adapun Nabi mengazab, adapun Allah akan mengazab orang yang menangis. Wa asyara ila lisanihi aw yarham, iaitu diisyaratkan kepada lidahnya dan semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya. Maksudnya Allah akan mengazabkan orang yang bersedih tapi mulut tak duk diam. Apa makna bersedih mulut tak duk diam? Kalau sekadar menangis mengalirkan air mata, itu air mata rahmah. Tapi kalau mata menangis, mulut duk mencecil, dia kata, apa ni Allah buat macam ni, kenapa Allah matikan dia? Iaitu dia panggil apa tu? Apa orang panggil? Orang mati meratap, an-niyahah dalam istilah bahasa Arab. Larangan pada niyahah, adapun menangis tiada larangan ketika kematian untuk kita menangis. Yang dilarang adalah an-niyahah. Niyahah ni meratap. Contoh meratap, koyak baju. Contoh meratap, kusutkan rambut. Contoh meratap, ambil tanah, boh kat atas kepala. Contoh meratap, hantuk kepala pula dekat batu nisan. Itu kita panggil meratap. Tapi kalau sekadar menangis mengalirkan air mata, maka menangis ini adalah menangis tanda kasih sayang, tanda kesedihan, tiada di sana sebarang dosa. So daripada hadis ini menggambarkan bagaimana pemurahnya ataupun lembutnya hati Nabi SAW ketika dia menziarahi pada waktu tersebut, maka dia menangis. Di sinilah sebagaimana apa yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran, bil mu'minina raufur rahim, dia menumpahkan perasaan belas ihsannya kepada para sahabat, yang mana hatinya itu adalah hati yang penuh dengan hati yang rahmah dan juga kasih sayang kepada umatnya.
Itulah dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat-sahabat rahimakumullah, beberapa hadis telah pun kita baca, mudah-mudahan kita mendapat manfaat yang banyak daripada hadis-hadis ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi 2 minggu akan datang. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.